bangsa. 5 prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Itulah 5 prinsip rukun negara. Bismillahirrahmanirrahim. Indah bermalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Kepada semua penonton yang saya hormati sekalian, Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama bersiaran secara langsung dalam program Bual Bicara dalam Talian bersama panel jemputan. Topik yang akan dibincangkan bersama panel jemputan kita pada pagi ini adalah bertajuk Perpaduan Keluarga Malaysia dalam konteks rukun negara. Program ini juga merupakan anjuran Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka Perpustam dengan kerjasama Kolej Universiti Islam Melaka KUIM. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Amirul Ashraf Saharuddin, penolong pustakawan Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka Perpustam selaku moderator program pada pagi ini. Untuk makluman para penonton sekalian, objektif program pada pagi ini adalah bertujuan untuk membudayakan program ilmiah berteraskan pembudayaan galakan membaca, menjadikan Perpustam sebagai pusat kecemerlangan bagi program-program pembudayaan ilmu dan juga memantapkan sifat patriotisme terhadap negara. Program ini dilaksanakan bertujuan untuk menyelami tujuan asal rukun negara diperkenalkan, di mana ianya merupakan ideologi kebangsaan yang mengandungi hasrat murni ke arah membentuk sebuah masyarakat dan negara Malaysia yang demokratik, adil, saksama, liberal dan juga progresif. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur ke hadrat ilahi kerana di dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini, kita masih mendapat bersama-sama bersiaran secara langsung menerusi Facebook Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka. Dan diharap para penonton semua sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat. Seterusnya, tanpa kita melengahkan masa lagi, ingin saya memperkenalkan panel jemputan bagi program kita pada pagi ini, iaitu Yang Berbahagia Penolong Pesuruhjaya Bersekutu Pertahanan Awam Datuk Profesor Dr. Haji Baharudin bin Haji Putih. Beliau merupakan profesor di Kolej Universiti Islam Melaka KUIM. Selamat datang kami ucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Profesor Dr. Haji Baharudin. Terima kasih di atas kesudian Yang Berbahagia Datuk bersama-sama kami dalam program pada pagi ini. Saya akan kongsikan sedikit latar belakang Yang Berbahagia Datuk. Yang Berbahagia Datuk merupakan anak jati Melaka memulakan pendidikan awal di Bandar Hilil English School yang sekarang dikenali sebagai Melaka High School. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda dalam Bachelor of Arts dari Universiti Malaya. Kemudian Yang Berbahagia Datuk melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah sarjana iaitu Master of Management dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan beliau melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah Doktor Falsafah dalam Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Bagi pengalaman kejaya pula, Yang Berbahagia Datuk Profesor Dr. Haji Baharudin merupakan mantan Timbalan Naib Chancellor selama 9 tahun dan juga sebagai pendaftar selama 5 tahun di Kolej Universiti Islam Melaka. Yang Berbahagia Datuk juga telah diberi tanggungjawab oleh Yang di-Pertua Negeri Melaka iaitu Tuan Yang Terutama Tun Seri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rostam sebagai pengarah bagi program Pidato Rukun Negara Peringkat Kebangsaan Piala Pusingan Tuan Yang Terutama Tun Seri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rostam yang telah melalui beberapa tapisan.
Seramai 970 peserta seluruh Malaysia yang telah menyertai program tersebut mengikut kategori-kategori yang telah ditetapkan, iaitu sekolah rendah, sekolah menengah, institut pengajian tinggi, kategori awam dan juga kategori bukan Melayu. Kami mengucapkan tahniah kepada Yang Berbahagia Datuk di atas kejayaan penganjuran program tersebut. Sekali lagi, selamat datang Datuk dan terima kasih kami ucapkan kerana sudi bersama-sama kami pada program pagi ini. Baiklah, untuk makluman semua para penonton, sebelum saya memulakan topik perbincangan pada pagi ini, sukacita saya maklumkan bahawa di penghujung siaran program ini nanti, kami akan kongsikan link berkenaan kuis online kepada para penonton sekalian. Hadiah disediakan bagi 5 peserta yang bertuah di mana dapat menjawab soalan kuis tersebut dengan pantas dan tepat. Jadi kami berharap agar penonton kekal menyertai program dalam talian ini sehingga ke penghujung siaran. Kami juga menyediakan e-sijil kepada semua penonton yang telah menyertai program ini dan e-sijil tersebut akan diberikan selepas tamat program pada pagi ini. Link pendaftaran bagi program pada pagi ini ada kami kongsikan dalam ruangan komen Facebook Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, teras utama rukun negara adalah untuk mewujudkan perpaduan. Seperti mana yang kita ketahui, rukun negara merupakan ideologi kebangsaan yang mengandungi hasrat murni ke arah membentuk sebuah masyarakat. Ikrar rukun negara yang dilafazkan pada tahun 1970 iaitu bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendaknya mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Ini adalah prinsip rukun negara, iaitu satu pegangan negara yang telah lama wujud bersama masyarakat Malaysia. Baiklah Datuk, selari dengan topik perbincangan kita pada pagi ini iaitu perpaduan keluarga Malaysia dalam konteks rukun negara. Sebagai mukadimah, boleh Datuk ulas konsep keluarga Malaysia. Silakan Datuk. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Melaka maju, rakyat bahagia mengambil dunia. Salam kemerdekaan negara Malaysia ke-64 yang baru lepas 31 Ogos yang lalu. Serta salam Hari Malaysia pada 16 September minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada semua, kepada moderator dan kepada semua peminat-peminat Facebook Perpustam. Terima kasih kerana bersama dengan saya mengupas beberapa isu yang ada kaitan dengan kenegaraan kita dan juga diri kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi sebagaimana yang dinyatakan oleh moderator berkaitan dengan konsep keluarga Malaysia. Jadi terutamanya saya ucapkan tahniahlah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob atas pelantikan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Jadi alhamdulillah tahniah, dan memanglah biasa kan, kalau kita lihat bagaimana setiap kali pelantikan Perdana Menteri seorang pemimpin atau kerajaan baru akan tampil dengan fokus dan plan mereka sendiri. Sekurang-kurangnya macam tema, moto, seruan ataupun slogan tersendiri. Jadi kita imbas baliklah kan. Kalau dulu zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad ada slogan dia Wawasan 2020. Itu juga dengan Tun Abdullah Ahmad Badawi, Islam Hadari. Datuk Seri Najib Razak, Satu Malaysia. Pakatan Harapan yang lepas pun ada Malaysia Baru.
Dan yang terbaru Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri kita yang ke-9, dengan slogan Keluarga Malaysia. Jadi mesti ada naratif dia yang jelas sebagai asas dan panduan. Jadi pemilihan istilah keluarga ni merupakan satu konotasi lah yang positif. Keluarga adalah institusi yang terkecil dan terpenting dan kritikal dalam membina sebuah masyarakat. Dan daripada masyarakat tu akan terbinanya masyarakat dan juga akhirnya sebuah negara. Dan begitu juga dalam konsep keluarga Malaysia adalah merupakan satu konteks kesejahteraan negara dan rakyatnya sekali lah, dan mengamalkan nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni semua ni ada kaitannya dengan rukun negara dan institusi kekeluargaan seperti kasih sayang, toleransi, empati, serta pengorbanan dan ke arah kepada sasaran dan matlamat yang jelas. Jadi kalau kita lihat konsep keluarga Malaysia yang berkait rapat dengan ada juga berkait rapat dengan dasar perpaduan negara yang antara tahun 2021 hingga 2030 bersandarkan 5 domain utama, iaitu keadilan, kepelbagaian, kebersamaan, kepercayaan dan ketelusan. Jadi kita sama semua rakyat Malaysia ni serta masyarakat antarabangsa, kita semua menanti-nantikan apakah sandaran serta hala tuju keluarga Malaysia dan makna yang sebenarnya kepada kita semua sebagai rakyat Malaysia. Kita tunggulah, insya-Allah ada tu banyak kita dah boleh faham kan. Tuntasnya keluarga Malaysia ni memerlukan naratif lebih jelas dan konkret yang sudah tentu mengambil kira perkara asas kepada seperti perlembagaan Malaysia dan juga rukun negara. Ini semua ada kaitan lah apa yang kita nak bincangkan. Jadi keluarga Malaysia adalah satu usaha memelihara keharmonian dan memupuk keharmonian satu masyarakat majmuk. Di negara ini dalam usaha berterusan perlu mengukuhkan perpaduan. Itu konsep yang penting lah dalam satu masyarakat majmuk, iaitu perpaduan antara rakyat Malaysia sekaligus menjadi pemangkin kepada kemajuan negara di masa hadapan. Ini penting kerana dia menjadi satu konsep keluarga Malaysia adalah berbentuk inklusif lah sifatnya. Itu yang saya nampak lah, dan kita rasa satu slogan yang menarik dan membina demi kita mencapai satu unsur perpaduan. Sejak dulu lagi kita dah kaitkan unsur perpaduan selepas dan sekarang 64 tahun kita merdeka. Unsur perpaduan itu amat penting. Jadi keluarga Malaysia adanya perkara yang intipati di dalamnya. Terima kasih. Terima kasih Datuk atas ulasan sebentar tadi. Betul Datuk, saya setuju dengan pendapat Datuk betapa besarnya peranan keluarga itu dalam pelbagai aspek. Bukan sahaja kita fokus pada rukun negara, Datuk. Baiklah, seterusnya Datuk, kita soalan yang kedua, boleh Datuk huraikan bagaimana terbentuknya rukun negara itu? Silakan Datuk. Terima kasih. Kalau lihat dah 2021 kita dah 64 tahun merdeka. Dan saya tak langsung hasil pada 31 Ogos 1970 yang lalu pada tarikh kemerdekaan tersebut, rukun negara ni telah dilancarkan oleh Yang Tuan Agong yang keempat, iaitu almarhum Tengku Ismail Nasiruddin Shah ibni almarhum Sultan Zainal Abidin. Itu menggambarkan sudah 51 tahun kita telah berada, rukun negara ni dah ada. Tetapi bagaimana konsep memahaminya, sebelum tu kita jelaskan dulu asal usul dan sejarah. Perkara ini terbukti dan wujudnya rukun negara adalah hasil daripada 3 peristiwa penting, iaitu lahirnya rukun negara kerana peristiwa 13 Mei. Berlaku selepas pilihan raya yang ketiga. 13 Mei ni semua orang tahu, itu pergaduhan antara kaum. Berlaku selepas pilihan raya yang ketiga, yang mana parti Perikatan gagal. Kerajaan yang memerintah ketika itu gagal mempertahankan majoriti 2/3 di Dewan Rakyat. Jadi adanya unsur-unsur berlaku pertelingkahan antara kaum Melayu dan negara Cina dengan kaum Cina, menyebabkan pergaduhan, kematian dan kecederaan.
Akhirnya wujudnya satu cadangan masa ketika itu wujudnya penubuhan Mageran. Jadi Mageran ni maksudnya Majlis Gerakan Negara untuk mengatasi masalah perpaduan ni sebenarnya, untuk wujudkan perpaduan sebenarnya. Jadi ditubuhkan dan wujud darurat ketika itu. Kita pernah dengar darurat yang baru lepas ni adalah darurat kesihatan. Ini darurat ketika usulnya pergaduhan berlaku. Selama darurat itu dia berlangsung selama 22 bulan. Yang diketuai oleh Tun Abdul Razak sebagai pengarah operasi. Dan daripada Mageran tadi, Majlis Gerakan Negara, wujud satu pemikiran untuk menubuhkan Majlis Perundingan Negara melalui Mageran bertanggungjawab merancang perpaduan negara, dan akhirnya wujud ideologi kebangsaan, iaitu rukun negara yang digubal sebagai satu falsafah negara, yang mana terbukti ternyata di dalam ada 5 perkara: kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan dan kesusilaan. Jadi itu hasilnya akibat daripada peristiwa yang menyebabkan berlakunya pergaduhan antara kaum. Dan inilah wujudnya pada 1970, Hari Kemerdekaan 1 Ogos yang keempat, kita melancarkan rukun negara demi perpaduan kaum yang mesti wujud ketika itu hingga sekarang ini, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Datuk atas kupasan itu tadi. Kita tahu prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara itu perlu diperkasakan kerana itulah pengikat kepada perpaduan kaum dan juga wajib diamalkan. Baiklah Datuk, bagaimana pula Datuk melihat konsep penghayatan rukun negara oleh masyarakat kita pada hari ini, dan apakah antara usaha yang perlu dilakukan bagi memupuk kesedaran penghayatan prinsip rukun negara? Silakan Datuk. Ya, sejak kita belajar dekat sekolah rendah pun dulu, kita diwawar di dalam perhimpunan pagi, hari pertama persekolahan, begitu juga di setiap belakang buku kita ada rukun negara. Tetapi yang saya nampak ketika itu kita hanya dengar dan kata-kata sahaja. Kita hanya baca saja di dinding-dinding dan di belakang-belakang buku tentang rukun negara. Tetapi ya, praktikalinya, pemahamannya bagaimana, yang saya nampak belum lagi ke jurus 100% ataupun ke tahap yang paling memuaskan. Kita hanya menceritakan saja rukun negara. Jadi setidak-tidaknya masyarakat hari ini sepatutnya dah faham dan peka. Tidak wujudnya mewujudkan memahami 5 konsep tersebut. Yang penting perpaduan. Setakat ni perpaduan kita alhamdulillah lah. Kita tidak lagi seperti dulu adanya pergaduhan. Hanya percakaran saja. Kepetahan masing-masing berhujah dengan fakta-fakta. Kalau kadang-kadang fakta tu positif, kadang-kadang ada yang negatif. Terutama di dalam parlimen. Dan rakyat melihat. Jadi sepatutnya setiap orang kena tahu, rakyat Malaysia, warga negara Malaysia kena faham. Saya pun kena faham juga, semua orang kena faham. Kalau dia mengaku rakyat Malaysia kan, warga negara Malaysia, IC biru. Begitu juga yang lain-lain. Orang luar negara yang datang pun kena faham. Jangan disalahgunakan kemudahan yang sedia ada di negara kita Malaysia. Ya. Kepercayaan kepada Tuhan, itu kepercayaan agama. Setiap orang mesti ada agama dan ada agama. Dan boleh mengukuhkan ikatan, kerana agama boleh mengukuhkan ikatan semua bangsa. Tak ada masalah. Wajib dimiliki oleh setiap warga negara. Dan memang kalau kita lihat Islam tu sebagai agama tunjang utama dalam perlembagaan. Jadi setiap agama di dunia ini mesti akan mengatakan dan mengamalkan konsep keamanan, kemakmuran, persahabatan, nilai-nilai positif, konsep bersyukur, konsep hormat menghormati. Dan kita ni patut bersyukur sebuah negara Malaysia yang kita ada. Saya rasa kalau kita masih berada dan ikut sejarah-sejarah yang lepas, mana ada negara kita ada gempa bumi. Kalau gempa bumi sikit-sikit aja kan, ada teruk puting beliung ke, habis semua. Kalau banjir tu adalah, itu pun kadang-kadang angkara manusia. Jadi itu di mana kita
mesti atasi perkara itu. Tetapi kita rasa bersyukur negara Malaysia ni yang ramai orang minat yang nak datang kerana dia lihat bahawa negara memanglah aman. Orang-orang Malaysia kita ini walaupun pelbagai kaum menghormati, kita tak ada seperti negara lain nak membunuh, merompak. Kalau kita lihat tahap keselamatan rate di dunia ni, kita pun boleh dikata ranking terbaik. Walaupun kita tak boleh banding lah di Jepun dan Singapura. Jiran sebelah kita tu, jiran yang sebelah kita tu hebatnya. Dari segi tahap keselamatan dan keselamatan penduduknya begitu paling tinggi sekali, dan maksudnya tidak ada jenayah. Itu yang kita nak, mungkin zero jenayah. Hebat dia kerana dia ada kepentingan kepada masyarakat dia dan anggota rakyat dia kan. Jadi agama Islam dah tetap dah sebagai agama rasmi persekutuan. Dan majoriti yang kita pun beragama Islam. Dah itu dalam perlembagaan dah ada. Itu yang dikaitkan dengan keluhuran perlembagaan. Jadi rakyat bukan Islam bebas menganuti apa-apa agama pun. Itu yang penting. Jadi kita tak ada masalah, masing-masing ada nak pergi sembahyang ke, nak pergi solat ke kan, tak ada masalah. Itu kepentingan bertuan. Kena faham betul-betul. Benda faham yang positif. Kan? Tapi begitu juga dengan yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Kita ada raja berperlembagaan. Kalau dulu kita ada Kesultanan Melayu Melaka, 9 sultan, lebih kurang 249 tahun lamanya pemerintahan Sultan Melayu Melaka ni kan. Hebat ni kan. Itu secara sekarang dikaitkan dengan monarki, tetapi hari ini raja berperlembagaan, ada perlembagaan dia. Jadi Malaysia ada sebuah raja berperlembagaan. Yang di Pertuan Agong ada lambang kebesaran. Jadi apa-apa berlaku rujuk. Itu hebatnya Malaysia ni kan. Adanya seseorang yang kita perlu rujuk. Cuba contoh ni tak ada. Agong. Saya rasa antara parti-parti politik akan bergaduh, mereka kata mereka yang benar. Tetapi Alhamdulillah, kita ada satu badan undang-undang yang berpandukan merujuk kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi semua kena akur dan terima. Alhamdulillah. Tak ada pergaduhan kan. Kalau nak gaduh-gaduh ke dalam parlimen tu bolehlah kata-kata, tetapi biar nampak profesional lah kan. Jangan rakyat tengok adakah ini calon yang sepatut saya pilih. Rakyat memahati itu je kan. Sekarang ni rakyat aware everything kan. Itu. Jadi maksudnya raja bukan saja sebagai lambang kebesaran, raja sebagai perpaduan rakyat. Jadi itu yang kita kena faham. Ada kali kita anggap raja berperlembagaan tapi kita tak tahu apa intipati sebenarnya. Jadi rakyat mencurah sepenuh taat setia ni kepada raja sebagai pelindung mereka. Kan? Jadi hubungan raja dan rakyat ni wajib kukuh dan erat demi menstabilkan kedudukan negara. Itu yang penting. Cuba kita tengok dalam dunia ni, berapa banyak negara yang ada raja. Contoh ni, kita kalau pergi Belgium, ada raja. Kita pergi Jepun, ada raja. Kita pergi Oman, ada raja. Kita pergi Qatar, Arab Saudi. Semua lebih kurang 44 buah negara dalam dunia ni, termasuk Malaysia. Brunei, ada raja. Tengok stabil tak? Stabil. Cuba yang dulu yang dijatuhkan, raja dijatuhkan, sultan dijatuhkan. Sampai sekarang tak stabil. Dalam keadaan era globalisasi moden, negara moden sekarang ni, 2021 tak stabil. Kerana masing-masing rasa dia yang benar sebenarnya. Siapa yang sebenarnya benar? Itu sebab pentingnya Alhamdulillah kita masih lagi ada raja. Dan iaitu Yang di-Pertuan Agong dan juga raja-raja negeri-negeri. Jadi tidak boleh, kita tak boleh menghina dan mengkeji. Itu ada kelebihan dia. Itu dari segi aspek yang berkaitan dengan kebetulan serta kepada raja dan negara. Sebab kita lihat dari segi aspek keluaran perlembagaan. Keluaran perlembagaan itu adalah satu perlembagaan, satu undang-undang yang tertinggi di negara kita, yang mana semua kena akur. Kena akur. Itu macam contoh ni kan, kita macam Agong 5 tahun sekali kan perubahan. Itu dari segi peraturan perlembagaan. Itu peringkat tertinggi tu sebelum kita, itu juga sebelum kita merdeka. Dah setuju perkara-perkara seperti ini. Jadi kuasa yang tertinggi yang termaktub. Dan itu juga kita nak faham, macam kita dalam keluhuran itu ada
menyatakan agama Islam agama persekutuan, kedudukan keistimewaan orang-orang Melayu, Bumi Putera, Sabah dan Sarawak, kedudukan bahasa Melayu, lambang perpaduan dan semangat kebangsaan. Tapi ada juga orang kita kan, sikit-sikit dia tak nak cakap bahasa Melayu, dia cakap bahasa Inggeris. Saya tak boleh cakap, tak ada salah. Tapi kita kena jaga maruah kita. Inilah bahasa, sebenarnya bahasa Melayu ni lingua franca. Seluruh dunia orang pakai, orang luar pun bangga dengan bahasa Melayu. Kadang-kadang kita rakyat Malaysia, warga negara Malaysia cakap Melayu pun segan. Tak boleh. Tengok orang Jepun kan. Hebat teknologi dia, tapi bahasa Jepun hebat juga seluruh dunia. Begitu juga dengan Jerman. Nak pergi belajar Jerman, belajar Malaysia nak pergi belajar Jerman, saya hantar penontonnya kan. Wajib tahu bahasa Jerman. Baru faham teknologi dia. Nak pergi Rusia, pelajar-pelajar kita yang bidang medical, yang saya bawa dulu saya hantar. Contohnya, wajib bahasa Rusia. Apatah lagi kita memang ada wajib, tapi sebenarnya tak begitu wajib lah. Tapi kena fikirkan macam mana kita memperkembangkan budaya dan bahasa Melayu kita kan. Ini semua ada kaitan dan seterusnya berkaitan kedudukan Raja Melayu. Dan soal kerajaan itu semua dalam intipati dalam keluhuran perlembagaan. Jadi kita kena faham. Jadi seterusnya yang keempat, kedaulatan undang-undang. Ini lagi senang. Dalam terdapatnya dalam perlembagaan undang-undang, kita ada mahkamah semua, kita ada mahkamah syariah, mahkamah tinggi, mahkamah rendah, semua mahkamah. Jadi kita mesti faham tentang undang-undang. Undang-undang ni adalah undang-undang untuk mendisiplinkan kita. Kestabilan untuk menstabilkan kita. Kalau ada masalah, selesaikan dengan baik. Bukan dengan perasaan. Ini undang-undang ni. Patuh, akur dengan undang-undang. Contoh yang paling baik lah. Lampu isyarat merah, kuning, hijau. Patuh, akur. Kalau nak langgar tu, adalah saman. Itu kena akur. Kedaulatan undang-undang kan. Contoh yang lain macam-macam kan. Kalau dari segi pekerjaan, kita kena datang pukul 8. Contoh dulu 8.5. Sebelum PKP kan. Mesti sebelum pukul 8. Bukan selepas pukul 8. Itu peraturan dan undang-undang yang kena akur. Dan satu institusi dan organisasi. Dan seterusnya, kesopanan dan kesusilaan. Itu maksudnya amat penting. Kita kena menghormati. Dilarang bangkit perkara-perkara sensitiviti kaum yang menimbulkan masalah. Itu jangan sentuh lah. Bukan kita kan. Jangan pertikaikan agama ni, jangan pertikaikan agama. Fikir, ada otak, Tuhan kasih, Allah SWT kasih, kita fikir apa yang terbaik. Jangan. Kadang-kadang kita fikir, baru kita faham. Oh, ini sebab dia mengapa. Kenapa orang Islam 5 waktu solat, 5 kali. Kenapa? Mesti ada sebab. Bukan sebab. Kenapa azan dilaungkan? Kenapa adanya perkara ini, ada perkara itu. Untuk agama-agama lain, sama juga kita kena kaji kan. Itu semua. Bila dah ada benda ni, baru rasa keamanan, keharmonian antara satu sama lain dapat dilaksanakan dengan baik. Pemahaman antara rakyat Malaysia pun baik. Begitu baik dan berkesan sekali kan. Jadi rukun negara mampu menerapkan amalan, menghormati undang-undang dalam kalangan masyarakat serta pelbagai agama. Dan budaya. Budaya menjaga keharmonian dan sensitiviti kaum. Itu yang kita nak. Serta mewujudkan keamanan, keharmonian. Negara dapat diteruskan dan dipelihara. Jadi banyak boleh dipikirkan lah perkara tersebut. Itu yang saya dapat nyatakan lah. Terima kasih. Terima kasih Datuk atas kupasan itu tadi. Bagi saya nilai-nilai murni dan juga nilai positif perlu disematkan di dalam hati masyarakat Malaysia bagi membantu kita untuk memupuk kesedaran penghayatan prinsip rukun negara. Malaya juga dapat meningkatkan jati diri kita sebagai rakyat Malaysia, Datuk. InsyaAllah. Baiklah, kita berehat seketika dengan mengajak para penonton untuk menyaksikan video terbitan Arkib Negara Malaysia mengenai rukun negara. Mari kita sama-sama saksikan.
Pada hari ini dalam tahun 1970, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin telah berkenan mengisytiharkan rukun negara pada upacara bersempena dengan sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-13. Rukun negara dirangka hasil rundingan Majlis Gerakan Negara, MAGRAN, mengandungi 5 prinsip yang menjadi kunci pendamaian antara kaum bertujuan mencapai kemajuan bangsa. 5 prinsip tersebut ialah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Ia diperkenalkan sebagai pengikat dan pembina perasaan semangat cintakan negara dalam kalangan rakyat. Berikutan itu juga, segala aktiviti dan acara sambutan kemerdekaan negara pada tahun 1970 ini telah diisi dengan persembahan yang berteraskan rukun negara. Sesungguhnya, rukun negara merupakan falsafah dan ideologi negara hasil sumbangan pemimpin dan rakyat pelbagai kaum daripada berbagai-bagai kepakaran. Baiklah, kita teruskan perbincangan mengenai topik kita pada pagi ini, ya Datuk. Ada segelintir masyarakat yang tidak tahu apakah peranan dan tanggungjawab untuk mengekalkan penghayatan rukun negara. Jadi pada pandangan Datuk, apakah peranan dan tanggungjawab kita sebagai masyarakat Malaysia mengekalkan penghayatan rukun negara? Silakan Datuk. Baik, kita kena faham sejarah Malaysia dulu. Baru kita faham siapa kita dan akan datang bagaimana, dan kita kena tahu bahawa tanggungjawab kita sebagai masyarakat Malaysia memang sewajarnya menghayati rukun negara. Jadi kita kena tahu bahawa sejarah dia dulu sebelum kemerdekaan 1957, negara ini dah ada komposisi kaum, penduduk pelbagai kaum. Ini banyak kajian dah buat, contohnya kajian seorang orang British ni pun buat kajian. Itu memang betul lah kan. Pada orang yang kajian oleh Funeral pada tahun 1948, yang mana berpuncanya polisi pemerintahan penjajah British ketika itu, ketika datang ke Malaysia dan menjajahkan tanah Melayu ketika itu. Begitu juga dengan kajian Rabushka 1973 dalam masyarakat yang mengatakan memang wujudnya masyarakat majmuk yang mempunyai ciri kaum yang berbeza dari segi bahasa, agama dan budaya, menyukarkan proses integrasi. Masalah ini sukar untuk dialami sebagai proses integrasi nasional dan penyatuan, penyertaan sosial. Bagaimana semua kaum ini boleh bersatu padu dan duduk bersama, berbincang dan tidak menimbulkan masalah, kan? Serta kewujudan masyarakat majmuk dengan di negara ini adalah berpunca dari faktor migrasi dululah yang kaitkan dengan golongan masyarakat khususnya dari tanah besar negeri China, daripada negara India yang menjadi sumber buruh kepada pihak Inggeris dengan kegiatan perlombongan biji timah. Ini memang ada sejarah dia, tak boleh dinafikan. Yang itu pengeluaran getah, kan, pembinaan getah ketika itu masa sebelum perang dunia pertama, kan. Di tanah Melayu pentingnya getah untuk dijadikan bahan-bahan industri wap dulu ketika itu. Ini semua dinyatakan dan memang terbukti dalam sejarah juga, kena ingat bahawa orang Melayu merupakan penduduk asal dan peribumi. Kita tulis semua-semua cakap kau, kata orang Melayu pun datang daripada negara lain, negara daripada tempat lain. Tak ada. Kena buat kajian dulu, asal usul. Ini pun tercatat dalam kajian Syed Hussein 2008 dalam buku The Ethnic Relation in Malaysia. Yang itu yang kita kena faham. Jadi bila kita dah faham, kena adaptasi perkara ini, baru kita dapat menjelaskan apa peranan kita sebagai warga negara Malaysia, dan kita kena fahamlah rukun negara. Selain daripada kita tahu lama-lama jatah-jatah, kan, kita bukan setakat jadi warga negara hanya dengan mudah, dengan senang, tetapi kita tak memahami apakah kandungan yang sebenarnya sebagai rakyat negara untuk memahami tanggungjawab, tugas dan tanggungjawab sebagai rakyat kepada negara. Jadi sewajarnya
saya kata tadi, sewajarnya, dan contohnya kan, kita di sekolah dulu, zaman saya dulu, dalam perhimpunan atau assembly, orang panggil assembly kan, selalu akan diucapkan dengan rukun negara. Di belakang buku, seolah-olah macam kita kena hafal, tapi berapa ramai yang hafal dan menghadamnya, menghayatinya. Apa yang saya kata tadi intipati rukun negara tersebut. Kalau kita faham, kita dapat pemahaman yang jelas, semua orang tahu, dan setiap sekolah, sama ada sekolah kerajaan, bukan kerajaan, wajib memahaminya daripada kecil, generasi kecil, daripada generasi asal, daripada pendidikan awal lagi. Kalau kita didik, perkara ni tak ada masalah lagi. Semua orang faham dan tanggungjawab. Dan contoh yang terbaik, jiran kita, negara kita, negara Indonesia. Mereka menanam semangat Pancasila dia. Pancasila dia daripada sejak kecil, dan alhamdulillah apabila disebut tentang Pancasila, mereka faham dan mereka boleh bercakap dan mereka boleh menerangkan tentang keharmonian sebuah negara tersebut, perpaduan sebuah negara tersebut. Tapi kita bagaimana? Bila tanya, cuba kita buat interview ataupun terbuka ataupun pertanyaan secara random di mana-mana saja. Boleh terangkan sikit tentang rukun negara? Dia pun pandang kita. Maksudnya, mesej pendidikan awal yang kita terapkan dulu tak berapa nak sampai. Yang sampai yang tak apa nak sampai, tak sampai. Berapa ramai yang sampai, berapa ramai yang tak sampai. Yang cerita kata ramai yang tak sampai. Hanya tahu bila kita dengar balik, masa bila 31 Ogos, ada sebut rukun negara pada hari kemerdekaan. Ketika itulah baru kita fikir, rukun negara, baru kita ingat. Patut ingat berpanjangan sepanjang masa. Setahun dan setiap masa. Setahun 365 hari, setiap masa, sepanjang masa. Sepatutnya, sewajarnya, semua kaum kena faham. Barulah apabila kita nak bercakap dalam media berkaitan antara kaum-kaum ataupun apa sahaja berkaitan dengan politik ke, ekonomi ke, sosial ke kan, kita faham dah apa dia rukun negara untuk kebaikan, perpaduan dan keharmonian negara kita. Ya, terima kasih. Terima kasih Datuk. Saya setuju dengan ulasan Datuk. Saya kira kita perlu bertanggungjawab untuk tahu apakah peranan kita sebagai rakyat Malaysia untuk mengekalkan penghayatan rukun negara. Ya. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya Datuk. Bagaimanakah prinsip rukun negara ini dapat dijadikan pembentukan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan juga agama? Silakan Datuk. Baik. Kita berbalik tadi dengan rukun negara. Jadi, panduan pembentukan masyarakat Malaysia adalah kesetiaan. Kita perlu ada semangat kesetiaan. Kesetiaan umum lah. Macam-macam boleh dinyatakan kesetiaan kepada negara terutamanya, kepada bangsa dan negara. Selalunya orang kata gitu kan. Iaitu sifat setia atau keteguhan hati mesti wujud dalam setiap individu. Warga negara atau rakyat Malaysia yang tidak boleh berbelah bagi. Contohnya kalau kita, kalau saya pernah dengar lah kan, kita pergi luar negara. Bila orang masyarakat tanya luar negara, tanya di mana asal usul kita atau datang daripada negara mana, kita nak cakap pun takut dan malu. Kenapa nak malu? Bukan ke kita negara yang miskin, kita negara kaya tau, kaya dengan budi bahasa, kaya dengan budaya, kaya dengan bahan mineral. Asyik baiklah bahan mineral kita ni dah jumpa emas, bumi emas, emas hitam di bumi dan atas bumi. Atas bumi tu kelapa sawit. Nasib baik selepas merdeka. Kalau sebelum merdeka susah juga nak merdeka ni. Kena bersyukur tu. Nasib baik ada petroleum. Kita rasa seronok bagaimana kerajaan membangunkan prasarana kita. Tak sangka kalau dulu nak pergi satu tempat itu amat jauh, lama. Sekarang dengan adanya lebuh raya, alhamdulillah lah kan, bersyukurlah kita dapat mendekati orang yang tersayang, yang jauh di hati, yang jauh di mata, yang jauh di mata, dekat di hati kan. Jadi maksudnya dalam rukun negara, kita mestilah rakyat yang tidak boleh berbelah bagi, yang soalnya kesetiaan tu. Dalam rukun negara terkandung nilai murni yang wajib dihayati dan dipraktikkan oleh setiap kaum, dan mempunyai agama masing-masing kan. Cara kehidupan masing-masing semua ada,
Tapi masing-masing lah membangunkan, menjadikan dia yang terbaik, hormat menghormati. Jadi rukun rakyat Malaysia mesti mempunyai satu aliran. Aliran yang mana pemikiran berteraskan rukun negara dan menjadikan pedoman dalam budaya kehidupan kita seharian. Nah, saya dah bincang tadi tu, ada kaitan yang saya bincangkan, saya kupas tadi tu, itu ada kaitan. Dan seterusnya pada hakikatnya, memerlukan kerjasama, tidak kira warna kulit, tidak kira pahaman agama, kaum maupun sempadan daerah tempat kita tinggal. Ini terbukti apabila pandemik COVID-19, kita PKP 3 bulan, seorang tak boleh keluar. Menimbulkan masalah ekonomi, tekanan kehidupan dan berkaitan dengan makan minum, dan alhamdulillah ramai yang turun padang memberi bantuan. Ini ada kaitan dengan rukun negara. Tinggal kita ni macam iya ke? Tapi itulah dia rukun negara kan. Sebenarnya kalau kita kait rukun negara, kesopanan dan kesusilaan, itu pun tolong menolong tu semua kan. Kita nak tolong menolong, kenapa? Kita reda, kita dapat semoga Allah SWT telah memberikan kita taufik dan ampun dosa kita. Itu ada kaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Secara langsung kan. Jadi pada hakikatnya kita memerlukan kerjasama. Tidak mengira warna kulit tadi saya kata tadi, pahaman agama, kaum maupun sempadan daerah yang tidak tempat tinggal. Maksudnya negeri Johor, negeri Melaka, negeri Kelantan, semua satu Malaysia, Sabah Sarawak pun kan. Konsep kesetiaan perlu difahami dengan lebih jelas, terutama kesetiaan kepada atau kepatuhan kepada pemerintah, pemerintah serta raja dan negara. Saya ulang balik tadi kan, kenapa pentingnya raja dan negara. Tadi saya ada kaitkan kenapa kelebihan sebuah negara ada raja dan bagaimana sebuah negara yang tak ada raja. Dia bercakaran sampai sekarang tak habis-habis kan. Sewajarnya 5 prinsip rukun negara ni menjadi kunci, kunci dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya perlu dihayati untuk membentuk perpaduan kaum dan keharmonian demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Itu perlu kita nyatakan. Benda ni senang je kita boleh buat, benda ni kita praktis hari-hari. Kadang-kadang kita tolong menolong tu pun ada kaitan dengan rukun negara. Kita berhenti di traffic light akur dengan lampu isyarat merah, kuning, hijau tu, walaupun dah pukul 12 tengah malam, tengok kira tak ada orang, kita berhenti. Kalau sebelah tu tanda perkumpulan, agak-agak nak tekan minyak ke nak berhenti tanda merah ni. Ini pun rukun negara juga. Kalau nak berani, alhamdulillah lah. Tapi tok kiri kanan ada juga tekan minyak walaupun merah. Tapi merah yang kita heran tu, merah tu panjang tak ada hijau-hijau. Itu masalah juga. Itu je pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Ya, saya setuju dengan Datuk. Kita perlu berbangga dengan hasil negara kita, di mana kita juga perlu jadikan rukun negara sebagai pedoman untuk kehidupan seharian kita. Secara tidak langsung, ia dapat menjadikan pengikat perpaduan kaum, Datuk. Ya. Seterusnya Datuk, pada pendapat Datuk, apakah cabaran utama dalam membentuk perpaduan keluarga Malaysia di zaman teknologi dan masyarakat yang sentiasa bersaing mengejar kemajuan masa kini? Silakan Datuk. Ini pertanyaan ni kan terlalu subjektif. Sebab dulu zaman saya tak nampak perkara ni. Saya mengalami satu proses, boleh dikatakan kejutan pun ada. Dulu lah kan, proses budaya kuning pun ada, macam-macam budaya yang datang, tetapi pengaruh sekarang lebih mencabar lagi. Dengan era globalisasi, dengan gunakan internet, wifi ataupun maklumat di hujung jari. Inilah yang kita risaukan, bagaimana yang dikatakan oleh moderator tadi. Jadi bagaimana cabaran itu yang kita nak, bagaimana Malaysia sebuah negara yang dikaitkan pesat membangunkan, yang dikelilingi sebuah negara, dan memang kita kena terima perkara ni. Bagaimana kita menerima era globalisasi secara dalam pengajaran dan pembelajaran sekarang dah berubah, dan situasi setiap orang dahulu ketika satu ketika saya ingat lagi, pelajar-pelajar tidak dibenarkan membawa telefon ringgit, telefon bimbit, telefon genggam, telefon tangan. Mana satu nak pakai pun tak tahulah. Tapi dalam orang pakai handphone. Dalam orang kata apa ni? Telefon bimbit, beg bimbit pun boleh, beg tangan pun boleh. Telefon bimbit, telefon tangan, macam-macam. Tapi orang kata lebih mudah gunakan handphone lah. Tapi bahasa Inggeris kan. Tetapi tak boleh bawa ke sekolah. Sekarang dulu sekolah handphone telefon bimbit tidak dibenarkan bawa masuk ke sekolah.
sekarang semua sekolah-sekolah ada yang tu dalam telefon bimbit. Apa yang ada dalam telefon bimbit, semua ada dah. Jadi, maksud dia, apakah perkara yang berlaku dalam dunia hari ini, bagaimana era globalisasi ini, serta pandemik 19 yang berlaku ni, banyak maklumat orang nak tahu. Apa yang berlaku yang kita nak tahu. Dan keluarga terpaksa menerima, kita terpaksa menerima. Tetapi bagaimana sebuah keluarga kita nak bina untuk mengatasi masalah timbulnya kalau kepada yang negatif. Itu yang kita rasa kita perlu tahulah. Dan nak mengatasi, nak membasmikan perkara ini bukan senang. Dan kita dalam sebuah keluarga yang ada ni pun bukan senang untuk mengatasi dengan maklumat yang banyak semuanya berada dalam hujung jari. Maklumat dia orang dia boleh terima, nak akses apa saja. Sekarang dulu 1 gig, 2 gig, sekarang dah 4G. Sekarang dah 4G, dah 3G. Akhirnya nak jadi 5G. Dan benda ni terlalu banyak dan generasi sekarang yang ada ni banyak maklumat yang mereka hadapi lah, mereka terima. Bukan saja yang baik, yang bukan baik pun timbul masalah. Jadi 64 tahun merdeka pun kita pun dijaga bahawa bagaimana perpaduan, penyatuan, keharmonian keluarga, membina keluarga, dinasti yang ada untuk dibina, diperteguhkan. Jangan lupa dengan agama, itu yang ada kaitan kepercayaan pada Tuhan. Itu semua ada kaitannya bagaimana kita nak menjadikan generasi kita ni supaya dia boleh di mana sahaja dia diperkukuhkan kekuatan dia, walaupun dia bukan saja agama, dari segi jasmani, rohani semua kita kena nyatakan supaya dia lebih hebat. Jadi keluarga nak menjadikan dia sebagai insan yang hebat bukan mudah. Zaman sekarang bukan mudah. Kerana banyak maklumat yang mereka tahu dan banyak maklumat yang mereka nak cari, nak tahu. Kadang-kadang maklumat yang nak tahu itulah yang kadang-kadang kita kena faham dan jelaskan kepada mereka apakah sebenarnya perkara ini yang sepatutnya, yang patut dilaksanakan, dilakukan, dipahami. Adakah benar? Lebih-lebih lagi banyak berita-berita palsu, cerita-cerita palsu. Ini semua kita kena awasi dan kena kaji dan memberi bimbingan yang besar. Yang banyak dah tanggungjawab kita sebagai ibu bapa sekarang ini membina generasi untuk menjadikan sebuah keluarga yang hebat, sempurna dan berjaya untuk menjadikan insan yang dihormati dan membangunkan negara kita cinta. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Ya, saya percaya sekarang tidak asing lagi bagi kita mengenai digitalisasi dan dia seiring dengan ke arah negara untuk menjadi era globalisasi. Saya setuju juga dengan pendapat Datuk di mana kita perlu tapis dahulu berita-berita palsu sebagai pembaca ataupun sebagai kalau kita ingin mengkongsi sesuatu maklumat itu, kita perlu memastikan bahawa maklumat itu adalah sahih dan juga dilabel yang di mana boleh berkongsi pada rakyat umum. Okey, untuk makluman para penonton, pihak Urus Setia ada pinkan link untuk borang maklum balas bagi program pagi ini dan juga link bagi kuis rukun negara di ruangan komen Facebook Perpustam. Diminta para penonton untuk menjawab borang maklum balas tersebut. Baiklah Datuk, kita ke soalan seterusnya di mana bagaimanakah membentuk jati diri dan semangat cintakan negara terutama di kalangan belia atau remaja. Silakan Datuk. Baik, setiap negara inginkan generasi pemuda-pemudi menjadikan sebuah contoh yang terbaik lah. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat Sukan Olimpik yang baru lepas, dia namanya Sukan Olimpik 2020 tetapi terpaksa dilaksanakan pada tahun 2021. Kebanyakan mereka mengetengahkan semua para belia untuk menjuarai pingat emas. Kita pun menjuarai jugalah pingat emas, perak dan juga gangsa. Tanyalah kepada wakil-wakil Malaysia, kontingen Olimpik kita yang telah berjaya membawa pulang kemenangan dan pingat. Begitu juga Paralimpik kita kan. Tapi kalau kita lihat ini salah satu ada kaitan juga dengan bagaimana terhebatnya, bagaimana kita boleh gambarkan kalau banyaklah pingat emas yang dimenangi oleh sesebuah negara itu, bagaimana generasi dia, bagaimana kekuatan dia, bagaimana semangat jati diri dia, bagaimana semangat patriotisme dalam diri anak-anak mereka, generasi mereka. Sampai ke tahap itu berjuang, menaikkan nama di pasaran dunia, di globalisasi, mendapat emas, perak ataupun gangsa. Ini sesuatu kehebatan. Kan? Jadi generasi muda
generasi belia pun, kalau kita mesti memerlukan memiliki nilai jati diri yang kental dalam usaha membina dan membangunkan bangsa Malaysia. Jadi mereka yang kalah dan tewas tu tak perlulah kecewa, tetapi ini satu pengorbanan dan semangat hadir membawa bendera Malaysia ke Sukan Olimpik tersebut, contohnya kan. Dan membangunkan bangsa Malaysia yang bersatu padu dengan menghayati dan mengamalkan kelima-kelima rukun negara sebagai panduan hidup, memantapkan nilai hidup, berpaksikan budaya timur. Janganlah kita kata kita rukun negara, ketuhan, kelurahan, perlembagaan, macam itu semua kan. Tetapi kita lebih kepada budaya barat. Kita ada budaya kita yang hebat. Dan orang barat pun mengakui budaya kita hebat. Bersopan santun, bertata suila kan, semualah. Jadi budaya timur dan terus memperkasakan perpaduan antara kaum memang diakui. Suatu dunia pun lihat contoh perpaduan Malaysia. Satu dunia pemimpin mana-mana pun akan rujuk Malaysia. Tapi sekarang dia ada sikit lah goyang-goyang sikit kan. Tetapi goyang-goyang kukuh balik. Tak ada pun berlakunya pembunuhan, pendarahan semua tak ada. Sebab kita dah ada asas rukun negara tu dah ada. Perpaduan, hormat menghormati, tolong menolong antara kaum. Tapi akhirnya inilah dia. Dan kita tapi masih lagi tak dapat dijelaskan dan dipahami oleh masyarakat sekarang. Sekarang kita mesti selalu memainkan peranan, memperkenal dan mengetengahkan tentang rukun negara. Program seperti ini baik. Program seperti ini amat baik. Dan ada juga agensi-agensi daripada agensi tempat lain yang menyebut saya, yang menceritakan biar kita menceritakan dan mereka dengar kehebatan rukun negara ini. Jadi insyaAllah lah, kita mahu golongan belia memiliki kualiti ilmu. Contohnya, ilmu penting. Bila ada ilmu, mereka faham. Ilmu dan pengetahuan yang tinggi menjadikan Malaysia sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. Dan golongan belia wajib menjauhkan diri. Ini penting lah. Kita tak nak lagi perkara seperti masalah sosial ni. Seperti gangsterism, mencuri, menyamun. Lepas tu, satu lagi kes dadah lah. Dadah ni patutnya kita dah zero. Kita dah 64 tahun merdeka kan. Apa lagi ada unsur ujungnya? Ini kena ketatkan, memperjuangkan habis-habisan. Supaya jangan ada generasi kita ni jadi generasi laklok kan. Bila sebut aja dah tak boleh nak mampu memegang senjata, mempertahan negara. Nak jadi wakil untuk Sukan Olimpik pun tak ada. Nak terjun pun dia terjun tempat lain. Dia terjun tempat lain pun susah juga kan. Jadi jika kamu melihat masa depan sesebuah negara, maka lihatlah pemuda-pemuda pada hari ini. Itu senang aja. Itu ungkapan tu. Mesti kena faham. Faham betul. Jika kamu melihat masa depan sebuah negara, nak lihat masa depan, tengok generasi kita, pemuda-pemudi hari ini, apa? Dia akan menggambarkan ada hebat atau tidak. Tapi kita yakinlah kita pun membina sebuah generasi yang hebat sekarang ni. InsyaAllah, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Datuk atas kupasan itu tadi. Ya, belia atau remaja masa kini adalah pelapis pada generasi kita di mana ia akan meneruskan legasi yang telah dibangunkan Datuk. Dengan menerapkan prinsip rukun negara secara tidak langsung dapat menaikkan semangat golongan tersebut untuk membantu memajukan negara Malaysia kelak insyaAllah. Kita membuang masa Datuk, kita akan ke soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya iaitu apakah pandangan dan pendapat Datuk berkaitan dengan sikap generasi muda terhadap bendera Malaysia? Silakan Datuk. Terima kasih. Yalah, kita lihat generasi kita ni memahami tentang apa itu bendera. Dan kita kena reflect, flashback baliklah. Masa kita sekolah dulu, kita ada rumah sukan. Rumah sukan tu ada bendera merah, hijau, kuning, ungu. Jadi menggambarkan dah pendidikan kita dah asalnya di masa kecil lagi dah ada lambang-lambang untuk kita taat, kita hormat. Masa sekolah pun kita nyanyi negaraku, bendera akan naik. Jadi kita hormat. Bendera tu tempat dia di atas. Tapi sekarang ni kalau kita salah guna tempat bendera tersebut, di manakah martabat sesebuah negara tersebut menggambarkan bendera tersebut? Jadi generasi kita ni kena faham
bahawa kalau kita masa 31 Ogos kita masa ni rasa meluap-luap tau untuk mengibarkan bendera. Tapi berapa ramai yang nak mengibarkan bendera, cuba lihat rumah masing-masing. Ada tu nakkan bendera percuma lah. Tiba masa kenalah cari. Walaupun ada tanya saya, sekarang pandemik duit tak ada. Ya betul, tapi 10 tahun lepas tak ada takat, tak gantung. Kan dulu masa ada satu pun setahun sekali je 365 hari kita gantung satu hari, tak bersalah untuk menghormati sebuah negara yang merdeka kan. Jadi itu yang kita nakkan, bahawa belia kita ni faham tentang logo-logo lambang-lambang ATA yang kita kaitkan tentang bendera ini. Bendera ni bukan main-main, dia ada sebab ada contohnya kan. Kita tidak mahu macam kita melihat generasi-generasi atau belia-belia negara luar, negara-negara lain marahkan kepada pemerintah atau orang tertentu atau sesiapa saja, membakar bendera, memijak-mijak bendera, bendera diterbalikkan, ditukar warnakan. Tak boleh. Itu semua salah. Ada undang-undang dia dan mereka akan dihadapkan ke mahkamah. Bukan mereka tak tahu. Dan sebenarnya memang ada, kalau ikutkan Akta Perlembagaan dan Akta yang ada kaitan dengan Akta 1525, Akta Pasal 2, Seksyen 5. Ada. Jika dia berarti bersalah, didenda. 12,000, hukum 3 tahun. Masa tu baru tahu, saya tak perasan, saya tak tahu, saya tak mengaku. Kenapa perkara ni berlaku? Sebenarnya dah dididik sejak kecil lagi supaya menghormati bendera Malaysia. Kita tak boleh jadikan dia sebagai alat pakaian, sebenarnya tak boleh, tak sesuai. Dan kita kena kibarkan bendera Malaysia sebab kita diajar bendera dikibarkan. Bukan bendera dijadikan pakaian. Bukan bendera dipijak-pijak, diinjak-injakkan. Dulu ramailah kan letak kat kereta kan. Bendera, saya pun seronok lah letak kat kereta tampal. Tapi kereta kita ni laju sikit. Kereta semua laju, kereta kancil pun laju. Dah semua tercabut. Dan saya rasa luntur perasaan saya bila melihat banyak bersepatnya bendera-bendera di debur raya, di jalan raya kerana tercabut. Gam tak kuat. Tapi memanglah itu untuk perlahan aja. Kita dah memandu laju kan. Tapi digelik, saya rasa tak sewajar lah. Kecuali kita betul-betul ikat, jangan sampai dia tercabut. Jadi generasi yang ada sekarang kena faham apa maksud dia bendera kita ni. Di manakah nak letakkan, di mana kedudukan dia. Itu semua kita kena jelas dan faham supaya kita jangan salah guna dan orang melihat, masyarakat termasuk melihat kita mempertahankan negara. Kalau bendera sendiri pun kita tak boleh mempertahankan, kita mempermain-mainkan, apakah ini satu generasi yang sihat? Kita kena maklum pada mereka pentingnya maksud dia dan maruah sesebuah negara itu adanya bendera. Dalam peperangan pun adanya bendera. Orang yang pegang bendera ni akan berani mati. Dia akan tegakkan bendera. Menang kalau tapak tawan sebuah bukit tu akan pacak benda tu. Dia tak akan pacak bendera putih. Bendera putih ni SOS, maksudnya masalah untuk diberi bantuan. Kita kena faham benda-benda sini dan kita pun tak galak lah gantung bendera putih ni, kain putih ke apa. Ada tu telekong putih, telekong pun digantung. Jadi orang ingatkan dia nak beri bantuan tapi dia kata tak ada, saya bawa sobat telekong. Pun masalah juga kan. Dan kena faham masuk bendera tersebut yang mana dalam 13 jalur tu ada 14 jalur. Jalur tu maksudnya negeri-negeri. Kalau kita kaitkan dengan bendera tu warna pula, merah tu gagah berani. Dan biru, yang putih tu suci murni. Nama saya Baharudin bin Putih. Suci murni lah kan. Warna kuning, warna diraja. Dan begitu juga warna biru. Warna biru menggambarkan perpaduan rakyat. Bulan bintang agama Islam, agama persekutuan kan, persekutuan negara. Jadi kalau kita tengok pecahan di 14 tu, itulah negara-negara atau negeri-negeri yang ada di dalam Malaysia. Kena tahu tu semua, barulah kita faham. Bukan sebarang, bukan main begitu, main suka-suka je. Tapi sebenarnya jangan beremosi. Kita seorang yang intelektual, barulah kita boleh kawal emosi kita. Jadi generasi muda kena kawal diri, kena bangga dapat kita berada di sebuah negara Malaysia dan membangun dengan pesat membangun dengan aman dan damai, sebuah negara yang hebat. Boleh banding negara lain.
tinggal lagi kita perlukan memperkukuhkan ekonomi ke lebih hebat lagi, menjadi menaikkan martabat Malaysia dan warga negaranya ke pesada dunia yang lebih hebat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Kata kuncinya adalah remaja perlu kawal diri dan bangga berada di negara Malaysia. Saya setuju dengan pendapat Datuk. Datuk, kita telah 1 jam Datuk bersiaran, dan soalan terakhirnya adalah apakah pandangan dan pendapat Datuk berkaitan dengan sikap generasi muda minta maaf. Soalan seterusnya adalah pada pandangan Datuk, kenapa sukarnya masyarakat kita untuk kibar bendera Malaysia Datuk? Silakan. Ini soalan yang berbentuk perspektif lah, persepsi ya kan. Tapi memang benar lah kan. Kenapa sukar dah susah hanya nak mengibarkan bendera Malaysia? Sedangkan kita dah 64 tahun merdeka. Kalau kita patutnya bersyukur dalam sejarah tanah Melayu, orang yang berada ketika itu pun ada bendera. Kesultanan Melayu Melaka dulu pun ada bendera. Tinggal lagi tak digambarkan macam mana bentuknya. Ada orang kata warna hitam, ada bentuk-bentuk lain, adalah gambar-gambar Islam sikit kan. Kita telah dijajah, wahai generasiku. Kita telah dijajah selama 130 tahun oleh Portugis. Portugis membawa bendera tau. Kapal-kapal besar, saya orang Melaka ni tak boleh gambarkan macam mana lah hebatnya kapal-kapal tu dengan bendera dia. Kita pun ada juga bendera kan. Belanda 183 tahun dia menjajah tanah Melayu. Inggeris 133 tahun nakkan hasil bumi. Semua datang nakkan hasil bumi kita. Nasib baik tak jumpa minyak dulu. Kalau jumpa minyak takkan kita mereka mungkin. Kan senang, kita patut bersyukur. Tapi kita masih lagi rakyat Malaysia dalam tanah kita, tanah air kita sendiri. Ada sebuah negara dijajah. Contohnya Jepun pun masuk 3 tahun. Komunis pun ada juga sikit sebanyak 2,5 tahun. Jumlah keseluruhan penjajahan juga perkara apa semua 451 tahun. Lama ni, kita hidup baru 60 tahun pun dah gigil dah lutut. Merdeka 64 tahun. Kan? Tapi kita kena jaga kemerdekaan kita. Dan kita rasa bangga, kita rakyat Malaysia, generasi kita ni kibarkan bendera, rasa kita bangga. Walaupun kata ada yang percuma tak? Sampai bila nak hidup percuma? Apa sumbangan kita kepada negara? Jangan tanya negara apa sumbangan untuk kita. Dah banyak dah kerajaan bantu, dapatkan pendidikan, dapatkan semua sumbangan, apa benda membangunkan prasarana, gotong royong lah, bantuan yang lain. Banyak. Tinggal lagi kita kena panggil generasi kita. Kibarkanlah. Saya yakin sekiranya pelajar-pelajar generasi itu sendiri ketika di sekolah terlibat dalam berpasatuan. Contohnya kadet, pengakap, bulan sabit dan sebagainya. Dan akhirnya sampai sekarang jiwa kental dia berdisiplinkan dirinya masih lagi akan terasa terpanggil untuk mengibarkan bendera Malaysia di rumah, di pejabat awam atau di mana-mana. Termasuklah diri saya sendiri. Kerana saya dilatih begitu semasa kecil, semasa dalam kadet, komando, di Melaka High School, dan saya terlibat juga dalam Angkatan Pertahanan Awam. Itu semuanya. Jadi bila kita terlibat dalam soal-soal macam ni, kita rasa bangga, kita nakkan kedaulatan itu, dan bila tiba hari 31 Ogos, kita rasa amat gembira, rasa seronok, bangga, rasa kepuasan negara kita tidak ada lagi penjajahan, dan naikkanlah bendera. Jangan pandang kiri kanan lah, pandang diri kita dulu. Kita kalau nak tanya, aku naik bendera, kau tak naik bendera, lagi gaduh pula. Tapi kita galakkan. Sampai satu tahap, agensi-agensi kerajaan terpaksa memberi bendera-bendera percuma kepada rumah-rumah atau organisasi di peringkat bersitu sekali kan. Tapi saya yakinlah agensi kerajaan tak ada masalah. Dan mereka yang ada kepimpinan semuanya tak ada masalah. 64 tahun. Kita 64 tahun, 58 tu dah jauh tu. InsyaAllah. Tapi benalah diri kita balik untuk kita naikkan semangat dan yakin diri dan tanggungjawab sebagai generasi. Walaupun saya tahu sekarang ni kita kaitkan dengan kebanyakan mereka adalah yang ada sekarang adalah generasi Z dan Y. Umur antara 25 tahun hingga 40 tahun. Itu yang dikatakan generasi milenium, generasi Y.
Dan akhirnya ada juga generasi Z yang baru sampai 24 tahun sekarang. Dan kita binalah untuk menaikkan semangat jati diri bagaimana kita sebuah negara yang hebat. Generasi itu sendiri mestilah hebat. InsyaAllah kibarkanlah bendera kita. Walau orang kata nak percuma, istilah percuma janganlah. Kita usaha, bangga, simpan. Bendera tu janganlah koyak rabak, biarkan, pandang aja, tak boleh. Kita turunkan, ganti yang baru. Inilah maruah kita yang dikata dah merdeka. Tetapi adakah kita merdeka? Pemikiran kita masih merdeka ke atau masih ditakut lama? Itu persoalan. Kita sebagai seorang generasi, masyarakat dan sesiapa sahaja yang ada pendidikan, yang ada banyak pengalaman dan ada asam garamnya. Siapa makan garam dulu, siapa makan burger dulu. Ini semua tak timbul. Yang penting perjuangan kita. Buktikan kita naikkan bendera Malaysia. Jangan terbalik. Kalau terbalik, masalah. Tak faham. Mungkin dah silap. Jangan menimbulkan masalah. Kita yakin bahawa kita sebuah generasi dan masyarakat Malaysia yang hebat di dunia. Terima kasih. Terima kasih Datuk atas ulasan tadi yang sangat padat dan tepat bagi saya. Baiklah, saya kira kita telah sampai ke penghujung siaran. Sedar tidak sedar sudah hampir 1 jam kita bersiaran secara langsung bersama-sama dalam program pada pagi ini. Sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Penolong Pesuruhjaya Persekutu Pertahanan Awam Datuk Profesor Dr. Haji Baharudin bin Haji Putih kerana sudi membuat perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat pada kita semua. Juga terima kasih kepada semua pihak urus setia yang terlibat secara langsung dan tidak langsung bagi menjayakan program pada pagi ini. Izinkan saya Datuk membaca 2 rangkap pantun. Ia dudap di atas para anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Saya memohon maaf jika ada kekurangan sepanjang sesi program ini berlangsung. Diharapkan perkongsian kita pada hari ini mendapat manfaat bersama. Mari kita bersama-sama tanamkan dalam diri kita prinsip-prinsip nilai murni dalam rukun negara kerana saya percaya setiap antara kita mampu menyumbang sesuatu yang baik untuk negara. Sekian dulu daripada saya. Juga diingatkan kepada para penonton yang masih belum membuat pendaftaran dan menjawab borang maklum balas, boleh klik link tersebut di ruangan komen Facebook Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka. Semoga kita berjumpa lagi di lain program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih. Dalam hidup harian kita, tanpa mengira tua muda, mengekalkan warisan kita.